Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton dan pendengar podcast Sirim Berhad. Anda bersama saya hari ini, Amalia, dan tetamu saya ada seorang tetamu yang sangat istimewa dan kami sekarang ini bersiaran di dalam sebuah makmal yang saya rasa ni first time saya masuk makmal macam ni. Nama makmal ni ialah Makmal Cell Factory ataupun nama singkat dia CFAC. So bersama saya hari ini ialah Encik Muhammad Fairuzuddin Faizan. Beliau ialah seorang penyelidik biologi molekul. Wow, that's a big word for me hari ini. So apa yang kita akan bincangkan hari ini bersama dengan Encik Fairuzuddin ialah berkenaan dengan gene editing. So Encik Fairuzuddin, apa yang saya faham tentang gene editing ni ialah bunyi macam genetik kot. So to explain more, mungkin saya serahkan kepada Cik Fairuzuddin. Silakan Cik Fairuzuddin. Ya, terima kasih Amalia kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengetahuan saya berkenaan dengan gene editing dan secara umumnya bidang biologi molekul. Seperti yang diberitahu, nama saya Fairuzuddin. Sebelum ini saya daripada Universiti Malaysia Sarawak. Kemudian berpengalaman bekerja sebagai molecular biologist lah, pernah bekerja dalam sektor marine, pernah mengkaji berkenaan DNA tumbuhan dan juga dengan berkaitan dengan penyu. So agak jauh di situ antara marine dan plants, tumbuhan, dan kemudian saya mendapat tempat untuk bekerja di Sirim Berhad. Itu sedikit tentang diri saya lah. Okey, Amalia bertanyakan tentang gene editing tu. Apa itu gene editing? Kerana satu bidang yang sangat interesting, yang terkini, yang sedang hangat diperkatakan, especially apabila musim COVID, semua orang bercakap tentang DNA, PCR Betul. Dan sebagainya kan. Jadi sebelum kita bercakap tentang gene editing, kita perlu tahu apa itu biotechnology. Jadi satu bidang yang sangat yang sebenarnya sudah lama. Kita ada traditional biotechnology dan yang terkini kita ada modern biotechnology. Traditional biotechnology seperti apa yang kita tahu dalam kehidupan seharian kita suka durian. Amalia suka durian apa? Di 24 Musang King? Di 24. Di 24 dia rasa pahit-pahit sebenarnya sikit kan. So sebenarnya benda-benda tu yang durian di 24 Musang King, air apa semua itu dia melalui proses traditional biotechnology. Jadi dia dikacuk melibatkan human intervention. Kalau tidak melibatkan human intervention sekalipun, dia melibatkan animal intervention sebagai ejen pendembungaan. Jadi proses kacuk mengacuk itu antara baka ke baka itu berlaku secara traditional, yes. Dan of course di dalam DNA itu berlaku penyusunan DNA secara semula pencampuran. Jadi. Percampuran. Dan percampuran itu sebenarnya agak random dan sudah sebagai kita boleh cakap diatur oleh Tuhan. Tapi kalau dibandingkan dengan modern biotechnology, kita manusia boleh melakukan perubahan itu pada peringkat DNA dengan kepekaran kita sendiri. So dia lebih spesifik. Kalau traditional biotechnology dia agak random, agak rawak, dan manakala kalau modern biotechnology kita agak spesifik. Misalnya dalam kes durian nanti mungkin suatu hari nanti kita akan ada baka baru yang boleh overthrown the king of Musang King, you know, and then we have a new king already, a blackthorn kan, duri hitam kan, Amalia. Mungkin suatu hari nanti kita akan ada satu baka yang lebih hebat, yang lebih sedap. Tapi dia dihasilkan melalui proses biotechnology, modern biotechnology. Jadi manusia bertindak sebagai designer. So kita boleh kata designer lah. Okey, kemudian berlaku gene editing. Apa itu gene editing? Gene editing sebenarnya kalau dalam bahasa Malaysia adalah penyuntingan. Menyunting. Sunting apa? Seperti mana kita menulis artikel. Kita tulis, kita ada draft. Esok hari kita buka and then tengok lagi, oh tak suka. Edit perkataan edit, dan sampailah kita dapat satu artikel yang kita rasa mudah difahami oleh pembaca. Begitulah juga dengan gene editing. Gene editing bertindak untuk menyunting DNA supaya hasilnya organisma itu mempunyai ciri-ciri apa yang kita nak. Seperti mana durian tadi. Itu contoh yang paling senang difahami oleh masyarakat awam. Mungkin kita akan cipta satu designer durian yang sangat
yang mana dia punya rasanya sangat balance, sangat sempurna, manis, pahit, maybe rasa lemak yang cukupnya. Adakah proses gene editing ni sebab bunyi agak complicated? Adakah ia merumitkan? Sebenarnya proses gene editing ni sudah bermula 1987 lagi. Lama itu. Itu saya baru lahir suatu masa tu. Saya tak lahir lagi. Tak lahir lagi. Sebenarnya proses ini sudah lama. Jadi seperti satu analogi lagi seperti macam kita masak nasi goreng. So kita, macam di social media kita tahu kita ada cara masak nasi goreng cara kita sendiri, cara mak kita, cara Uncle Roger. Cara Jamie Oliver. So hasilnya tetap nasi goreng tapi prosesnya berbeza-beza. Ada trik, dan rasanya pun berbeza. Ya, rasanya pun berbeza-beza. Resipi berbeza, trik pun berbeza. Seperti juga gene editing. Sudah lama bertapak di dunia ini, proses mengubah suai DNA melalui satu proses inovasi yang sangat lama. Dulu sangat susah. Kita mengambil masa berbulan-bulan, sometimes bertahun-tahun dan melibatkan belanja beribu-ribu ringgit atau US dollar yang sangat tinggi. Zaman sekarang kita ada satu teknologi baru bernama CRISPR yang lebih mudah, cepat. CRISPR. CRISPR. CRISPR-Cas9. Dia satu teknologi gene editing yang sangat cepat, murah, senang. Proses untuk mencapai tahap itu mengambil masa yang sangat lama dan spend a lot of money on that. So bila menggunakan CRISPR teknologi yang baru ni, berapa lama tempoh dia? Dalam masa beberapa bulan. Hari saja. Sebelum ni berbulan-bulan. Selama ni berbulan-bulan. Sometimes mengikut complexity of that organism. Sometimes bertahun-tahun. Okay. Very interesting. Okay, Cik Farizuddin, tadi Cik Farizuddin ada kongsikan kita very easy understanding of apa itu gene editing. Contohnya macam secara kalau misalnya bioteknologi yang semula jadi, traditional bioteknologi, durian, contohnya durian musangking. Betul. Tapi kalau misalnya yang modern bioteknologi ialah macam contohnya durian yang baka yang baru yang orang yang mungkin boleh hasilkan satu hari nanti. Jadi apakah manfaat gene editing ni kepada masyarakat secara umumnya? Ia merangkumi banyak bidang lah. Bidang yang saya sebut pada awal tadi dalam sektor agriculture untuk food security sebenarnya. Walaupun durian itu bukan satu makanan ruji masyarakat Malaysia, tapi kita cuba step back dan lihat dari sudut holistik apa makanan ruji terutamanya untuk negara-negara dunia ketiga. Di Malaysia kita ada beras apa semua tu kan. Jadi dengan adanya teknologi gene editing ini kita boleh menghasilkan satu pokok makanan yang mungkin boleh tahan banjir yang sangat teruk ataupun boleh tahan kemarau dan juga boleh tahan serangan penyakit. Jadi dunia sekarang makin lama kita sedang menghadapi masalah food security yang sangat runcing lah. Jadi inilah kepentingan gene editing untuk menghasilkan satu crop. Orang putih kita panggil crops. Better crops untuk ketahanan yang sangat tinggi dengan situasi environment cuaca yang sangat ekstrim dan juga penyakit dan weeds, pests dan sebagainya. Untuk sektor perubatan contohnya kita boleh satu teknologi saya perlu share satu teknologi yang agak kontroversi iaitu CRISPR yang tadi saya sebutkan tadi. Pada tahun 2018 kerajaan China satu saintis lah, kumpulan saintis di China sudah menghasilkan 2 orang bayi kembar. Sekarang dah besar dah bayi itu. Yang dikatakan kebal HIV. So sebelum ini saya ada nyatakan designer durian atau designer food kan. Sekarang kita ada designer babies. Ini satu teknologi yang agak controversial tapi kita lihat dari segi aspek yang positif. Teknologi ini mampu menghasilkan satu kita boleh merawat penyakit-penyakit yang tak ada cure dia. Bermula daripada akarnya sendiri iaitu DNA. Jadi proses di China ini bayi
kembar ini dia sudah diubah. Dia punya CCR5. CCR5 gene. Dia punya DNA tu yang bertanggungjawab untuk menghasilkan macam satu tempat untuk melekat. HIV virus melekat. Jadi HIV yang masuk ke dalam badan manusia dia melekat pada CCR5 itu. Jadi saintis di China ini dia mengubah suai tapak lekatan pada CCR5 itu supaya HIV tidak melekat. So you can say that twins tu. yeah, they are resistant to HIV. Mungkin ada banyak detractors lah, orang yang tidak bersetuju dengan cara ini sebab dia ialah kan kita mengganggu genetik semula jadi manusia. Betul, kita mengganggu genetik semula jadi manusia. Basically we are playing God. Betul. Modern biotechnology is basically we are playing God. Itu yang statement yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bersetuju dengan teknologi ini. Tapi ada banyak kebaikan berbanding keburukan lah. Itu dari segi aspek perubatan dan juga kita juga aspek-aspek lain dalam industri-industri lain, misalnya di IBRC Sirim Berhad ini kita memfokuskan kepada industri pembuatan. Jadi kita tak ada isu etika di situ. Ethical issue tidak ada. So kita fokus kepada untuk menghasilkan misalnya sebatang pen. Sebatang pen itu diperbuat daripada plastik. Jadi apa yang menjadikan plastik itu plastik? Jadi kalau untuk cara yang konvensional kita menggunakan bahan daripada petroleum. So suatu hari nanti petroleum akan habis juga. Jadi kita menghasilkan sebatang pen itu daripada mikroorganisma. Sebab mikroorganisma ini menghasilkan building blocks atau dalam bahasa Melayunya batu asas. Batu bata yang boleh membuat dinding. Begitu juga dengan kerja-kerja ini. So kita menghasilkan building blocks untuk menghasilkan barang-barang seperti inilah, sebatang pen. Atau yang lebih canggih lagi, kita hasilkan medicinal drugs. Yang pada asalnya kita terpaksa pergi cari dalam herba-herba. Takkan kita nak tanam pokok, contohnya tongkat ali, satu herba yang sangat popular di Malaysia, tongkat ali kan. Takkan kita nak tanam tongkat ali yang banyak and then kita nak menunggu tongkat ali itu tumbuh besar itu agak lama. Jadi why not kita tiru kejadian Tuhan ini pada pokok ini dan copy and paste supaya mikroorganisma ini menghasilkan bahan aktif. Tetapi adakah function dia tu sama dengan original benda yang kita edit ni, gene yang kita edit ni? Ya, functionnya original. Sebab kita meniru sebiji-sebiji. Sebiji dengan apa yang berada dalam natural. Dia tak sama macam perspektif masyarakat. Telefon made in China contohnya. Minta maaf telefon made in China. Kopi ori orang panggil kopi ori. Sama tapi tak serupa, macam kualiti pun berbeza. Sebenarnya tak, dalam dunia gene editing ini, molecular biology, kita mampu meniru sebiji-sebiji dengan apa yang berada dalam natural dan kita boleh membuang apa yang tidak berguna. Contohnya dalam tongkat ali dalam contoh tongkat ali itu mungkin ada beberapa compound yang tidak sesuai dengan badan yang boleh membawa kemudaratan kepada badan. Jadi kita boleh ambil yang berguna sahaja. Okey, boleh tak Cik Farizuddin terangkan bagaimana situasi gene editing di Malaysia sekarang ini? Adakah ia mendapat tempat yang tinggi oleh researcher di Malaysia ataupun sektor-sektor pembuatan yang lain? Saya yakin situasi gene editing di Malaysia masih dalam keadaan bertatih, bayi yang sedang bertatih. Sedangkan negara maju mereka sudah berlari ke depan. Di United States of America, di China sudah maju ke depan. Kalau genetic engineering, kalau di Malaysia kita sudah ada banyak kajian-kajian berkaitan dengan genetic engineering, terutamanya di institusi pengajian tinggi. Gene editing pula saya juga yakin bahawa kurikulum gene editing ini sudah mula bertapak di dalam universiti di Malaysia dan generasi-generasi seterusnya yang sudah bakal graduate nanti mereka akan menjadi pakar. Tetapi secara kasarnya kita dapat rasa bahawa shareholders kita mungkin kurang berminat untuk menukarkan teknologi-teknologi yang berada di institusi pengajian tinggi ini ke aplikasi industri. Sebab negara kita negara pengguna, bukan negara mencipta sesuatu. Misalnya saya boleh bagi satu contoh di
Di Johor, Amalia tahu ke kita ada satu kilang di Johor yang menghasilkan insulin Oh, terbesar di Asia. Oh, saya tak tahu. Ni first time tahu. Ya, insulin. Sebab orang Malaysia ramai yang Diabetes. ada penyakit kencing manis kan, Ah. diabetes. Insulin terbesar di Asia, bukan Asia Tenggara, berada di Johor. Teknologi ni daripada India, from A to Z. Kenapa tidak kita menggunakan talent tempatan? Ramai talent tempatan yang mampu menghasilkan benda yang sama. Dan yang contoh yang kedua yang saya tahu, misalnya di Nilai Negeri Sembilan ada satu syarikat yang kalau Amalia tahu, gula stevia. Okay, tahu. Ya, stevia yang famous juga berkait dengan diabetes. Kan, tadi insulin, sekarang gula stevia. Gula stevia sebagai satu pengganti gula gula konvensional, alternatif. Gula alternatif. Stevia, sifat gula stevia ni dia rasa pahit. Kalau yang aslinya lah, di ujung-ujung dia rasa pahit. Mungkin sesuai untuk kopi tapi tidak sesuai untuk kita buat kek misalnya. Jadi untuk jadi syarikat ini membuang rasa pahit itu menggunakan enzim. Dan malangnya, unfortunately, enzim ini adalah teknologi daripada Rusia. Oh. Kenapa tidak kita menggunakan teknologi tempatan? I see. Jadi kami di IBRC Sirim Berhad mengambil langkah agresif. Kami tidak mahu terlalu bergantung kepada teknologi luar. Ya, kita boleh mengimport teknologi luar, tapi akhirnya kita mesti menghasilkan sesuatu daripada home ground, daripada tanah air kita sendiri. Jadi di sini kami memang aktif bekerja dengan gene editing. Untuk yang terbaru ada satu projek yang diketuai oleh Dr. Zul Hilmi, satu projek yang untuk menghasilkan lactic acid. Lactic acid. Lactic acid. Lactic acid. Ya, lactic acid untuk kegunaan untuk menghasilkan plastik juga. Plastik di dunia ini sangat banyak, sampai banyak di dalam lautan. Jadi memang ada sangat ada demand untuk menghasilkan plastik yang mudah biodegradable. Jadi lactic acid ini berfungsi sebagai batu asas ataupun batu bata untuk menghasilkan biodegradable plastik seperti ini. Okay, biasanya kalau gene editing ni dia dah melibatkan a very thorough research untuk nak buat sesuatu gene yang baru ni. So adakah akan untuk manufacturer lah contohnya, adakah manufacturer akan terkesan dengan kos, maknanya kos diorang terpaksa naikkan kos ke, ataupun bila contoh satu plastik biodegradable tu dah dibuat, adakah plastik biodegradable tu akan dijual secara mahal kepada pengguna ataupun kepada pembekal? Kalau kita menjual secara mahal, it defeats the purpose of a business. Sebab kita jual harga mahal, konon-kononnya premium. Nobody going to purchase it, kan, sebab mahal. Jadi itu memang kita fahami, memang itu jadi satu cabaran untuk terutamanya orang-orang yang bekerja dalam bidang ini. Kita nak menghasilkan sesuatu yang berfungsi dengan baik, yang sama dengan dia punya conventional counterpart. Tapi kita tidak mahu dia proses untuk menghasilkan itu terlalu tinggi dia punya kos. Jadi ada banyak cara lah, banyak cara untuk menghasilkan bahan-bahan ini supaya akhirnya kita dapat jual dengan harga murah. Ataupun kita dapat control dia punya profit margin. So profit margin yang tinggi, so kita boleh main dengan harga yang itulah. Memang tujuan asalnya memang untuk menghasilkan sesuatu yang lebih murah berbanding apa yang sudah berada di pasaran. Dan kita fahami kalau untuk masa sekarang memang terpaksa kita masih ada cabaran di situ. Mungkin harganya maybe kurang kompetitif, tetapi pada suatu hari nanti kita akan dapat menghasilkan yang lebih murah juga. Okey, bagi pandangan peribadi Cik Farizuddin lah ya. Cik Farizuddin nampak within 10 years ni, adakah teknologi gene editing ni akan lebih diterima pakai di Malaysia? InsyaAllah kita akan terima pakai, terutamanya saya suka menyentuh berkenaan dengan food security. So, kalau di negara-negara negara maju seperti di negara Eropah, mereka sangat ada NGO yang sangat aktif. Mereka anti GMO. Genetically modified organism, atau sometimes kita sebutlah genetically modified food. Mungkin dekat Malaysia kita tak rasa sangat sebab kita makan nasi. Tapi dekat sana mereka ada jagung, dia orang makan jagung, dia orang makan ada gandum, semua soya, soya, semua itu GMO. GMO secara gene editing yang lama dulu sebelum kewujudan CRISPR-Cas9 yang saya sebut tadi,
proses yang dulu dia agak messy. Orang putih panggil messy. Dia agak random. Kita terpaksa copy and paste jin daripada luar masuk ke dalam makan jagung. Contoh, saya bagi contoh jagung. Jagung di sana, masalah yang lama punya, dia ada selalu diserang oleh serangga. Ya, serangga. Jadi pada suatu hari, kemudian ada satu team of scientists from the US, mereka copy and paste a gene from bacteria masuk dalam jagung. Imagine that. Kemudian gene bakteria itu menghasilkan toksin. Dipanggil Bacillus thuringiensis toxin. Atau sometimes abbreviation dia BT toxin. Agak famous di sana, agak controversial juga. BT toxin ini of course lah menghasilkan toksin. So bila kita dengar toksin, dalam jagung ada toksin. Come on, macam mana manusia nak makan kan? Nanti manusia kena penyakit. How come? Nanti manusia mati disebabkan oleh toksin tersebut. Itu perspektif masyarakat public lah, masyarakat umum yang takut, dia rasa takut, fear. Yalah, dengar toksik kita tahu makanan macam contaminated lah, kan, betul. tercemar. Ya, betul. Itu zaman dulu lah. Memang sekarang itu jagung itu semua sudah dijual dah sebenarnya. Sudah dikaji secara menyeluruh bahawasanya dia punya toksin yang dalam jagung tu yang berasal daripada bakteria itu sebenarnya agak selamat dengan manusia. Dia akan diuraikan oleh badan manusia. Tapi dia hanya mampu membunuh misalnya ulat-ulat. Ulat yang makan jagung tu dia punya perut akan terburai. So itu situasi yang lama lah. Untuk apabila wujudnya teknologi CRISPR-Cas9, dia punya dia takkan hasil GMO yang kita beritahu tu, dia tak akan tinggalkan parut. Scar. Ini biasa kita sebut parut. Kalau yang teknologi lama dia meninggalkan scar dan juga dia meninggalkan foreign gene daripada sumber lain, sumber luar masuk ke dalam. Kalau teknologi ini CRISPR-Cas9 dia basically nearly identical to nature. Jadi FDA Food Drug and Administration dia sudah classify atau dia sudah classify makanan tumbuhan ini yang sudah melalui proses CRISPR-Cas9 ini dia tidak tergolong dalam GMO. Suatu hari nanti mungkin Malaysia akan menerima ini sebab dia bukan basically GMO, walaupun dia genetically modified melalui proses gene editing CRISPR-Cas9, dia tidak meninggalkan sebarang parut di dalam gene tersebut. Suatu hari nanti apabila isu food security sejagat meruncing, Malaysia akan dapat menerimanya juga. Okey. Sangat menarik kita punya perkongsian hari ini bersama dengan Cik Farizudin. Okey, apa yang saya boleh simpulkan berkenaan dengan gene editing ni ialah bagaimana gene editing ni mampu membantu sektor agriculture terutamanya dalam bidang food security dan juga dalam bidang perubatan dan juga dalam bidang pembuatan, especially apa yang Sirim buat sekarang ni dalam di mana Sirim modify, can I say modify? Modify gene ni untuk for plastic usage ni. Plastic usage untuk memastikan yang plastik ni dia terurai dengan betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Farizudin. Perkongsian kita sangat menarik hari ini. Jadi penonton dan pendengar podcast Sirim, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Sirim Berhad. Kita jumpa lagi di episod akan datang dengan tetamu yang agak special kali ini. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye.